Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kami daripada kumpulan yang pertama ingin membentangkan tentang tajuk kesan negatif liberalisme terhadap gaya hidup golongan belia yang Muslim pada masa kini. Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka mendefinisikan liberal sebagai satu sifat yang condong kepada kebebasan dan pemerintahan demokratik yang bermaksud menentang hak-hak istimewa kaum bangsawan dan tidak terikat kepada suatu pemikiran. Dari segi etimologi, perkataan liberal berasal daripada bahasa Latin iaitu liberalis yang membawa maksud kebebasan dan sifat seseorang yang merdeka. Pada kurun ke-16 dan 17, ia digunakan kepada kebebasan daripada sebarang kekangan dalam pengucapan atau tindakan. Pada zaman pencerahan iaitu Enlightenment, ia dimaksudkan daripada sudut positif iaitu ijabiah sebagai kebebasan daripada sikap prejudis, jumut serta ke arah toleransi. Justru itu, kajian ini dijelaskan bertujuan bagi mendapatkan maklumat mengenai tahap pengetahuan dan kesedaran golongan belia Muslim tentang aliran pemikiran liberalisme. Di samping itu juga untuk mengenal pasti apakah pandangan golongan belia Muslim berkenaan kesan negatif aliran pemikiran liberalisme. Seterusnya, cara-cara golongan belia Muslim mengatasi kesan negatif aliran pemikiran ini. Akhir sekali dalam bab ini juga akan membicarakan tentang latar belakang kajian ideologi oleh permasalahan kajian, objektif kajian serta lokasi dan skop kajian. Seterusnya, permasalahan kajian. Dewasa ini, isu berkaitan aliran pemikiran liberalisme semakin hangat diperkatakan di setiap peringkat media. Sama ada kita sedar atau tidak, aliran pemikiran ini semakin mendapat tempat dalam hati masyarakat umum. Di Malaysia, golongan ini seringkali menimbulkan isu-isu kontroversi demi menyebarkan ideologi mereka. Terdapat 4 agenda utama yang diperjuangkan oleh jaringan Islam liberal ini. Yang pertama, sistem politik sekular, iaitu pengasingan antara institusi kerajaan dan agama. Agenda yang kedua adalah pluralisme agama, iaitu semua agama adalah sama dan benar. Agenda yang ketiga, emansipasi wanita ataupun pembebasan wanita, kerana mereka mendakwa terdapatnya diskriminasi terhadap hak wanita dalam agama Islam. Dan agenda yang terakhir adalah kebebasan untuk berijtihad. Akan tetapi, cara ijtihad golongan ini mempunyai kecenderungan untuk melewati batasan agama kerana mereka banyak merujuk kepada karya-karya orientalis. Seterusnya, objektif kajian. Antara tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk yang pertama, mengenal pasti kesan negatif aliran pemikiran liberalisme terhadap gaya hidup belia Muslim. Objektif yang kedua pula adalah untuk mengenal pasti pandangan golongan belia Muslim terhadap isu pemikiran liberalisme ini, sama ada berada pada tahap yang merisaukan ataupun tidak. Dan objektif kajian yang terakhir adalah untuk mengenal pasti cara dan kaedah yang paling efektif dalam menyelesaikan masalah berkaitan aliran pemikiran liberalisme ini. Seterusnya, kita beralih kepada bab 2 iaitu kajian literatur. Berdasarkan kajian ini, terdapat beberapa faktor, kesan dan langkah yang boleh dikaitkan. Antara faktor-faktor kesan negatif liberalisme terhadap gaya hidup Muslim zaman kini adalah yang pertama, pengaruh media sosial. Melalui media sosial, ideologi liberalisme akan lebih mudah tersebar disebabkan media sosial adalah platform yang penting dan popular bagi mereka. Yang kedua, kejahilan belia Muslim dalam agama mereka sendiri. Disebabkan kejahilan ini, mereka akan kurangnya ilmu pengetahuan yang menyebabkan mereka lebih mudah terpengaruh kepada berbagai ideologi dan fahaman. Yang ketiga, penyebaran secara langsung dan terbuka. Penyebarannya adalah seperti melalui tokoh-tokoh, badan bukan berkanun dan kursus kepimpinan. Baiklah, yang seterusnya ialah kesan fahaman liberalisme kepada golongan belia Muslim. Sebenarnya, fahaman liberalisme ini memberi impak yang sangat besar kepada golongan belia Muslim. Yang pertama ialah pegangan agama yang semakin lemah. Hal ini kerana fahaman liberalisme ini menolak wujudnya kebenaran agama Islam. Dan yang kedua ialah meningkatkan gejala murtad dalam kalangan belia. Hal ini kerana fahaman liberalisme ini memperjuangkan kebebasan dalam menukar agama. Dan yang ketiga ialah melahirkan generasi yang berfikir hanya menggunakan logik semata-mata tanpa berpandukan wahyu, yang mana ia sangat memudaratkan dan berbahaya. Seterusnya ialah langkah menangani fahaman liberalisme ini daripada terus tersebar dan merebak dalam kalangan belia Muslim. Langkah yang pertama ialah mendekatkan golongan belia ini dengan ilmu agama, iaitu melalui program-program keagamaan dan juga peranan masyarakat dan ibu bapa sendiri dalam memberikan pendidikan agama. Dan langkah yang kedua ialah menyekat unsur-unsur media ataupun bahan-bahan terbitan
yang berunsurkan fahaman liberalisme, dan langkah yang terakhir ialah membubarkan mana-mana entiti yang berpegang dan menyebarkan fahaman liberalisme dalam kalangan masyarakat. Hai, Assalamualaikum. Berkenaan bab ini, bab metodologi kajian. Menurut Hombrick, metodologi kajian adalah suatu set kaedah yang digunakan untuk menjalankan kajian ke atas suatu subjek. Oleh itu, pengkaji atau penyelidik perlu bijak dalam memilih metodologi kajian agar dapat mengelak daripada terhasilnya kajian yang tidak berkualiti. Kajian yang digunakan oleh penyelidik berbentuk kuantitatif. Ia dipilih untuk mengkaji secara teliti, sistematik dan seragam bagi menganalisis kesan negatif liberalisme terhadap gaya hidup belia Muslim kini serta cara mengatasinya. Oleh kerana Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang menghadkan pergerakan sosial, sampel kajian dipilih secara rawak melalui borang soal selidik yang telah diedarkan secara atas talian. Seramai 173 sampel yang berumur dalam lingkungan 18 hingga 30 tahun telah mengisi borang soal selidik ini. Borang soal selidik yang telah diedarkan kepada sampel mengandungi 4 bahagian. Sampel perlu menjawab kesemua bahagian bagi melengkapkan data untuk kajian ini. Sepanjang kajian ini, kami telah menganalisis beberapa bahagian data. Di bahagian pertama iaitu tahap pengetahuan dan kesedaran golongan belia Muslim tentang aliran pemikiran liberalisme, kami telah mengutarakan 3 soalan. Soalan pertama, adakah anda mengetahui apakah itu aliran pemikiran liberalisme? Dapatan hasil kajian menunjukkan bahawa daripada 89% responden telah mengetahui, manakala 11% masih belum mengetahui. Hal ini bermaksud golongan belia kini semakin cakna dengan isu semasa yang hangat diperkatakan di kalangan masyarakat sejagat. Oleh itu, dalam kajian ini, pengetahuan belia adalah penting untuk memastikan objektif kajian ini tercapai. Soalan kedua, dari manakah anda peroleh maklumat mengenai liberalisme? Hasil kajian mendapati bahawa majoriti responden iaitu sebanyak 83.2% memperoleh melalui media sosial, manakala sebanyak 41.6% dan 36.4% responden melalui buku ilmiah serta televisyen. Hampir 29% daripada responden pula melalui surat khabar atau majalah, selebihnya pula melalui sumber lain-lain seperti kursus pelajaran di sekolah, ceramah dan tazkirah yang dijalankan pada masa kini. Berdasarkan kajian ini, media sosial menjadi sumber utama para responden. Hal ini kerana golongan belia pada masa kini tidak lekang daripada telefon pintar masing-masing, menjadikannya mereka mudah terdedah dengan segala bentuk pemikiran yang berada bebas di media sosial. Yang ketiga, mengapa ada golongan yang menyokong pemikiran liberalisme? Melalui hasil kajian, kebanyakan responden iaitu sebanyak 75.1% berpendapat kerana pengaruh media massa, manakala 70.1% dan 48.6% daripada responden berpendapat kerana pengaruh persekitaran dan melalui ajaran keagamaan berunsurkan liberalisme. Kurang daripada 21% responden pula berpendapat kerana pengaruh melalui kursus kepimpinan dan pengurusan. Bagi pendapat lain-lain seperti pengaruh transmasa, tidak memahami ajaran agama dan pengaruh rakan sebaya adalah sebanyak 4.6% sahaja. Ini menunjukkan pengaruh media massa sebagai satu bentuk pendapat majoriti yang menyumbang kepada penyebaran pengetahuan mengenai pemikiran liberalisme dalam kelompok organisasi kajian. Pada bahagian yang seterusnya, soalan yang ditujukan adalah adakah liberalisme ini membawa kesan buruk kepada masyarakat, politik, ekonomi dan agama? Dan jawapan pihak responden adalah selari dengan pendapat kami, iaitu majoritinya 93.6% bersetuju bahawa liberalisme ini membawa kesan buruk. Soalan seterusnya yang ditujukan adalah apakah kesan negatif liberalisme ini terhadap gaya hidup belia Muslim masa kini? Dan dapatan daripada kajian ini, responden sebanyak 77.5% telah bersetuju bahawa sekularisme adalah kesan negatif utama bagi masalah ini. Sekularisme membawa maksud pemisahan antara agama dan urusan di dunia, diikuti dengan kesan feminisme sebanyak 69.9% daripada pihak responden, iaitu bermaksud perjuangan untuk menyamakan hak antara lelaki dan perempuan dalam segala hal. Diikuti juga dengan pluralisme sebanyak 54.9% dan hermeneutika sebanyak 57.2%.
Pada bahagian yang terakhir, soalan yang ditujukan adalah bagaimanakah cara untuk mengatasi kesan liberalisme ini terhadap gaya hidup belia Muslim masa kini? Dan cara yang mendapat respon tertinggi adalah sebanyak 85.5% dengan mempelajari serta memahami lebih dalam tentang selok-belok dalam agama. Diikuti juga dengan 82.1% iaitu dengan memberi pendedahan awal tentang kesan buruk liberalisme ini kepada remaja, dan diikuti dengan 56.1% dengan menghalang mana-mana bahan terbitan yang berunsurkan konsep liberalisme, dan yang seterusnya diikuti dengan 52.0% dengan menyekat sebarang pengiklanan dan laman web yang berkonsepkan yang terarah ke liberalisme. Kesimpulannya, pengkaji memperoleh seramai 173 orang responden golongan belia Muslim yang telah menjawab soal selidik yang telah disediakan di seluruh Malaysia. Terdapat 3 komponen utama yang ditanya di dalam borang soal selidik, iaitu pengetahuan, persetujuan serta pendapat dan pandangan. Semua responden bersetuju dengan satu jawapan bahawa pembawaan pemikiran liberalisme membawa kesan buruk di dalam negara ini. Ia terbukti menerusi salah satu soalan yang berada di dalam soal selidik, iaitu pada pendapat anda, adakah liberalisme membawa kesan buruk kepada masyarakat, ekonomi, politik dan agama? Dengan majoriti menjawab ya sebagai pilihan jawapan. Selain itu, pelbagai cadangan jawapan yang dicadangkan oleh responden bagi mengelakkan budaya ini berleluasa seperti mempelajari serta memahami selok-belok dalam agama, menyekat sebarang periklanan dan laman web yang ke arah liberalisme dan menghalang mana-mana bahan terbitan berunsurkan pemikiran liberalisme. Tuntasnya, semua jawapan yang diberikan oleh responden membolehkan semua objektif dicapai dengan baik.